Hai semua, hi guys, how you guys doing? Nama saya Natasha atau dikenali sebagai Tash Bunny dan selamat datang ke MCP Major Season 1 Tea Time di mana kita mengetih dan kita spill the tea pasal MCP Majors yang berlaku pada weekend lepas. Bersama saya hari ini adalah Admat, saya co-host dan juga yang paling lawa, cantik dan sebagainya, Mami Eva. Okey, kepada di rumah yang tak kenal Mami Eva, cuba cerita sikit siapa Mami Eva ni? Hai, saya Mami Eva, streamer di page GM Remy. Mostly saya main Free Fire, enjoy play Free Fire. And thank you Garina kerana jemput Mami untuk dah tahu Mami, tahu. Saya tu nervous di sini. Mami nak cakap benda ni apa? Tea time talk show. Tak apa guys. Time talk show. Tak apa guys, biasalah. Mami jarang sikit keluar rumah. So dia nervous. Dia Yelah. biasanya korang tengok Kimi Natori Natashiba kita. Tapi itulah, ini dia Mami Eva ataupun kepada mereka yang old timer, Mami Ninja Eva. Kenapa jadi ninja? Apa jadi itu? Tak ada, first time streamer memang pakai mask. Sebab nama tu Mami Ninja Eva. So I nak kelainan sebenarnya. Marketing menjadi. Jadi hari ni kita nak cerita sikit pasal the events yang happen pada Sabtu dan Ahad lepas. Itu nama cerita ni Tea Time. So kita mengetih sikit, kita nak membawang sikit pasal apa yang berlaku. Jadi ini adalah overall standing pada minggu lalu dengan Geek Fam di tangga atas sekali. Tengok tu, jauh gila ke depan diorang berbanding dengan tim-tim lain. Jadi Admats, Eva, ada any komen-komen? Jangan panggil Eva. Okey, panggil Mami. Mami. Okey, sorry. Pada minggu pertama yang Mami perasan Geek Fam bermain agak slow sikit dan pada minggu kedua diorang dah tunjuk taring kan. So untuk minggu yang kedua nampak diorang bangkit balik lah untuk mengambil kedudukan yang pertama daripada, tak silap masa minggu pertama Nombor 9. nombor 9. Ya, betul tu. Ahmad, saya tanya sikit. Kalau you bandingkan tim daripada negara Malaysia dengan tim Philippines, you rasa jurang perbezaan skill tinggi Tak jauh. Tak jauh? Tak jauh, lebih kurang sama sebenarnya. Kalau nak tahu, banyak pemain daripada Filipina dia adapt ataupun dia menggunakan kembali strategi-strategi yang pernah ataupun yang sedang digunakan oleh pemain Malaysia. Jadi kira Malaysia ni trendsetter lah? Trendsetter untuk server kita lah. Okey. Filipin kata daripada kita orang melanggar tradisi, baik kita ikut tradisi, baru kita langgar. I mean, if it's not broken and it works, why not, right? You tengok Bloody Heads ni. Main-main. Direct ni sebab direct invite tau. Sebab to me, but personally, I rasa kalau direct invite tu dia pressure lagi banyak sebab you memang kena perform. Sebab you bukan dari you tak membuktikan diri you tau. Sebab you terus masuk. So apa you be comment pasal Bloody Heads ni? Bloody Head ni sebenarnya Ahmed tahu isu internal dia. Line tu memang isu pertama lah. Internal dan memang terbukti diorang memang tadi diorang ahli diorang nak live stream pun masalah. Kesiannya. So faham. Okay. Second of all, Bloody Head dia ada isu di mana dari segi pendaftaran. Dia sepatutnya daftar sipulan ini. Tapi disebabkan diorang sipulan ni datang kemudian, draft Bloody Head telah diberikan lebih awal untuk MCP. So sipulan ni yang sepatutnya melengkapkan kumpulan dia tak dapat nak masuk. So dari situ mungkin diorang macam terumbang-ambing sikit lah. No, tak, chemistry ada lagi. Cuma terumbang-ambing sebab we should be stronger if he is in there. Okay, faham. So, itulah. Sekarang ni kita nak gerak kepada kita punya tim tangga pertama minggu ni, Geek Fam. I tahu baik kali I tengok muka artis ni evil tau. Bukan sebab gelap ke apa, sebab cara dia pandang orang tu macam menusuk. Dia tengok artis muka seram, dia tengok Akid pula. Akid? Kenapa Akid? Akid muka dia senyum biasa je. Saya cakap Mami dia pandang Akid ke? Kenapa? Hantu minyak ke dia ni? Macam tu pula. Saja. Aku tunggu kau. I rasa muka yang paling kurang sekali muka Zack. Happy je. Normal. Okey, jadi sekarang kita cakap pasal diorang first. Buyah diorang total sekarang dah 4 dengan 211 markah keseluruhan, 93 total kill. Lagi 7 dapat 100 tau. Lepas tu 41k total damage. So macam Mami cakap masa first minggu pertama dia orang agak slow dan bangkit
Untuk minggu yang kedua nampak permainan yang mantap di situ. Dengan strategi, yalah, mungkin dah lepas kena basuh kot sebab minggu Ya, pertama. I nak ambil kredit tu sebab hari tu kita interview tuan. Lepas tu apa I cakap kat dia, you kena basuh tau. Dia kata okey. Lepas tu dia basuh, dia kata apa yang you suruh I buat. Jadi betul. Ni semua terima kasih kepada I, terima kasih. So kita gerak kepada Baby Argon di tangga yang kedua, betul? Yes, Tangga kedua. Okey, sekarang ni kita ada 4 buyah juga dari mereka dengan 175 total point, 67 kill dan 33k total damage. Okey, dalam semua ni semua orang selalu cakap pasal Cobra. You rasa betul ke tak statement tu? Dalam Argon ni dia ada 2 orang kepala besar dia dalam ni. Cobra dengan Jebat. Jebat? Tapi Mana Jebat? Dengarlah. Okey, Sebab sorry. Jebat dia tidak mengikuti ataupun tidak termasuk dalam syarat-syarat untuk masuk MCP, so dia tidak dapat nak bermain. Apa syarat-syarat dia sebenarnya? Faktor umur lah. Oh, dia lagi muda. Yes. Ah. So Cobra telah kehilangan rakan seperjuangan dia. Sebab biasanya Cobra akan berganding dengan Jebat. Cobra rush, Jebat belakang backup support pakai sniper. Tapi disebabkan benda itu, Cobra seperti tinggal seorang. Namun gitu Cobra ada saja Phoenix sebagai pengganti. Namun tapi kurang sikit Phoenix ni dia prefer bermain depan. Okey. So dia shine lebih sebab Phoenix dijadikan sebagai umpan, Cobra yang masuk sebagai penyapu lah, DBKL lah. Ya, dalam clean up fight crew. tu. Clean up crew. So dia patutlah nampak Cobra shine, dan sebab tu kenapa kalau peminat-peminat ikan-ikan you ni, dia orang memandang pada Cobra lebih. Macam Ajim, dia memang full support, dia takkan ambil kill. Kerja dia buat damage, pecahkan keluar. Man flank, nama dia. Dia memang kerja dia man flanking. Raps adalah sebenarnya orang baru dalam Baby Argon sebenarnya. Okay. Raps datang daripada pasukan Argon. Dia pinjamkan ke Fast Baby kill Mai tu. Dia adalah reserve player pada pasukan Fast Kill. Diambilnya masuk ke dalam Baby Argon sebagai sub. Sebab itu kadang-kadang kita tengok Ajim bermain, Raps bermain. Sebab Raps pun seperti Ajim, kerja dia support full. Dia tak Tukar-tukar jarang lah. sikit dapat kill. Tapi kadang-kadang kita nampaklah Raps rush ke depan. Okey. Jadi kita move on sekarang kepada highlight pula. Okey, kita move on sekarang ni, kita nampak team ni do easy. Cuba cerita sikit. Rasa Mami suka game yang ni. Kan Mami? Sebab dia macam Mami main sniper. Tak, kedudukan dia di lereng bukit. Advantage kat dia tu. Dan dia sniper, Ya. player sniper yang bagus ni, laju. Ada 2 sniper kan? Double sniper. Amin dia pakai double sniper. Yang menyokongnya Zaraki dengan Woodpecker, nampak tu? Sebab itulah Bayat dia boleh cover semua pasukan yang masuk ke dalam, Mami. Sebab itu do easy dapat buyang dengan mudah. Dia tak guna Russia pun. Russia tak buat apa pun. Russia duduk belakang. Russia ada belakang. Dia tunggu je kan? Russia ada belakang. Okey lah tu. Kita move on kepada highlight yang kedua. Yang ni team favourite Mami ni. Ya. Mari lihat dan belajar. Macam ni, strategi dia orang cuba menyekat player lain dari masuk ke dalam circle. So, advantage lah untuk WNL. Okey, sekarang kita move on ke kita punya highlight terakhir pada weekend lalu. Ini adalah daripada tim Geek Fam. Rasanya Mami Yang ni perasan ni. Show you je tengok dulu tim lawan dia berperang sesama sendiri. Tiba masa balingan bomnya memang tepat dekat kena dekat Saman. Tinggal Divinity dengan dia 2 lawan 1. So rasanya macam kat sini Divinity macam ada silap sikit lah. Kalau dia time ni Mami ingat dia orang menang tau Divinity sebab dia tinggal 2 orang kan. Kalau dia orang rush sekali 2, kemungkinan si Shoyu down. Tapi yang ni dengan kelebihan Shoyu gunakan double vector lagi. Tundukkan 1 demi 1 dan buyah untuk Geek Fam. Ya, tapi bagi sini Ahmed tengok salah dekat Syira. Sebab dia datang one
one by one. No, bukan one by one. Syira main luar circle. Kena makan dengan circle. Oh, luar circle. Kena makan dengan circle. So, dia punya damage bukan saja pada Shoyu, malah pada circle. Rasanya mungkin kalau Syira tak terlompat keluar, mungkin tak akan kena. Sebab itulah circle lah. Yes. Damage. Sakit teruk. No. Lepas tu satu lagi faktor ni sebab Ren. Sebab tadi ruang ni dia dapatkan medkit tapi tak dapat. Okay, itu sajalah wrap up kita pada minggu ini. Thank you so much Mami kerana dapat kita orang. Cuba kita, Mami cerita sikit. Mana kita punya viewer-viewer boleh cari Mami? Okay. Korang boleh cari Mami, tengok live stream Mami pukul 3.30 dan pukul 8.30 atau pukul 9 malam di page GM Remy. Cuba buat yang apa? Yang Guyomi yang apa? Apa? Yang admit cerita tu. Kalau korang pergi live stream Mami, kalau boleh zoom kamera betul-betul kat Mami. Kalau anda bagi star dan anda diperasankan, dia akan buka lagu Toriko, Summertime. Right? Macam mana Mami? Tunjuk. Kimi no toriko ke natte shimaeba kitto omoete na juju suru no moto kuasa ga kimi. Ingat lagi. Baguslah tu sekarang ni korang semua dah tahu ada apa-apa kalau bagi star, apa lagi pergilah bagi star biar dia buat banyak-banyak sikit menari tu ya. Mami punya tangan. Okay, thank you Mami. Okay guys, kita dah sampai ke masa we're gonna talk about the top fraggers of week 2 MCP Major Season 1. Bersama kita ada Weng, manager Geek Fam. Weng, cuba cerita sikit. You sebagai manager, you garang tak? Okay je lah. Sometimes angry, sometimes tak marah. Like that. Like we were talking earlier and Weng said dia sebagai manager only jaga team schedule, masa makan, masa tidur. Betul. Lagi? Handling their training schedule, the tournament schedule, make sure they wake up on time. Sebab some of them still in school and so I need to coordinate the timing for everyone. Okay, sekarang ni Geek Fam punya youngest player how old ah? 15. 15. Yeah. Wow, dahsyat tu. Okay, so kita move on kepada top fraggers minggu ni. Seperti kita tahu, 2 dari top fragger tu adalah player from team Geek Fam. So sekarang ni di pertama sekali topmost is Geek Zack. And setahu saya, from what I hear, Geek Zack is a player baru untuk Geek Fam. Yes. Berapa lama dia? Baru je. He just start for MCP sebab Rain underage, right? So we needed a substitute. And I told Akid that we have to find a substitute. And mana tahu dia jadi MVP. So I'm quite good. So quite happy with what Akid found lah. And Zack is a amateur player lah. Haven't been in the big scene yet. He plays small tournaments only. So I think he's doing well lah. Adapting well lah. Jadi sekarang ni before MCP, you guys found him like how long was it before MCP did you guys find him? 1 week. Seminggu je? Yeah, And seminggu the je. chemistry memang bond macam tu je with the team? Yeah. I think they're adaptable. So that's why maybe the first week we played quite bad lah. Oh, because of that lah. The first week was bad. The chemistry, the more bonding after the second week lah. So the results spoken for it lah. Okay, sekarang ni kita move on to AKO Shura. Let's ask apa tu? Oh sorry, before that kita nak tengok Compare MVP. Compare the MVP between week 1 and week 2. Embalor in week 1 MVP 8 match played with 3 kill di hadapan dan juga total damage dia 15,000, 10,000 damage, which means that Embalor did more damage. Tapi in terms of average headshot, you see here Zack has 1.73% headshot compared to Embalor with 0.28%. Average hit rate untuk Embalor is only 22% dan berbanding dengan Geek Zack with 27%. You ada any comments tak pasal ni? Ni aku boleh satu komen je. Embalor banyak solo. Solo? Macam mana tu? Kebanyakan team use dalam match dia Embalor 3 seorang. So semua kill pergi kat dia. Kira dia carry lah. Tak, bukan carry. Then? Tak payah kongsi. Zack kena kongsi dengan Shoyu, dengan Apis, dengan Aziz, dengan Aki kalau Aki main. Okay, sekarang kita move on ke kita punya second top frag of week 2. Kita ada AKO Shura. Ni average headshot dia pun hampir 1% dengan 25.78% average hit Ni rate. pun satu lagi support. Sama. Apa macam mana support boleh sampai top frag ni? Apa jadi? Shura long range. Sniper. This guy. The AKO untuk Russia dia orang Zen dengan Mirul. Shura support.
Mr. D support. Tapi kadang-kadang Mr. D dia ballsy sikit, so dia rush. Tapi Shura dia memang long range punya capability memang tinggi. Okay, move on to the third one. Kita ada AKO Mirol, kita ada Shoyu dan juga ARG Cobra. Semua ni Russia. Pelik the Russia at the back of the. Itu yang a bit weird tu. So sekarang ni let's talk about your player, Shoyu. Dia ada 8 kills. Shoyu, I dengar cerita banyak juga highlight dia pada week 1 dengan week 2. So Shoyu ni dah lama ya dengan Geek Fam? Yeah, the first player. First player? Yeah, first lineup. First lineup. So any comment about his performance so far dalam tournament ni? I think baik kot sebab dia last man standing kan, and then he win the Booyah for us, so very steady kot. Very steady. You're the manager, you can still have Come on bro, confident sikit kat team sendiri. Steady. Damn strong. But so far in this tournament, I rasa Geek Fam has one of the best team chemistries. How they rotate, how they move, the way they communicate is very different than Like other Apis teams. die, show you kill. So macam show you die, Apis kill. Betul. Boleh tak Weng, you cerita sikit like how you guys do your chemistry? How we do chemistry, I Yeah. think just proper training, communication. Sebab they on together for a long time also, right? So it speaks lah the result. So I think that's why it's like that lah now. Okay, so sekarang ni let's go to overall standing. Kita ada Geek Fam on the top sekali, number 1, dengan look how far ahead they are from team Baby Argon. So did you expect the jurang, the gap to be so huge? I think it should be bigger. Yeah, gila. Oh my god! Sebab ini boleh kejar lah. First week, you see the first week points, I think anyone can kejar if we don't perform lah. So we kena maintain lah. But this is not comfortable amount yet lah, I think. 30 lebih ni, right? Yeah. I don't think it's comfortable lah for us to say we're going to win this. So we need to try harder, perform better. Dia Tapi, macam apa? You know the Asian dad mindset? It's an A-, not good enough. Asian dad. Yeah. So that's all from us this week. Thank you guys so much for watching. Thank you to Weng untuk memberikan behind the scenes and in-depth sikit pasal Geek Fam. And thank you to Admats kerana mengajar saya the more technical side of Free Fire. Bila nak main? Nantilah nak main lah. Ni tak payahlah marah. Sabar lu. You said that 2 weeks ago. Nak dengar, nak tengok Admats coach I, nak tengok Admats lepas tu ajak I casting nanti maybe in grand finals you nampak I kat situ, lepas tu Admats hostnya boleh Boleh. Nanti dengar I menjerit, "Weh, kenapa dia tembak macam tu?" Is that how you do it? No actually. Oh, ya ke? Okay, tak apa. Lagi. Okay Saja je guys. cakap dia. Thank you so much dan kita jumpa pada hari Sabtu dan Ahad ni untuk week 3 of MCP Majors Season 1. Bye korang. Kimi no tori no te